syariah. Inspirasi, euforia, Islam, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sejumlah 998 guru sekolah agama kerajaan negeri akan menikmati kenaikan pangkat berasaskan penilaian kecemerlangan yang telah ditetapkan pihak kerajaan negeri secara berfasa bermula pada tahun ini. Sehubungan itu, Pengerusi Jawatankuasa Ahliwal Agama Islam Negeri Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata usaha berkenaan bertujuan memastikan kebajikan golongan itu terjaga sekaligus mengelakkan perpindahan guru sekolah agama kerajaan negeri ke Kementerian Pendidikan serta menambah usaha tersebut memberi kelegaan kepada kebanyakan guru sekolah agama yang telah lama berkhidmat namun masih berstatus kontrak. Manfaat inovasi daya cipta, kreativiti, penemuan saintifik dan rekaan teknologi baru perlu dirasai oleh masyarakat selain menjadi penyelesaian kepada isu dan kemelut dalam pendidikan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik berkata demikian menerusi hantaran di laman Facebook sempena Konvensyen Penyelidikan Komuniti Pembelajaran Profesional dan Inovasi Pendidikan Program Matrikulasi kali ketiga di Seremban Negeri Sembilan yang dihadiri oleh beliau semalam. Tambah beliau, program itu penting untuk memastikan pendidikan yang dibawa kekal relevan dalam pembangunan teknologi dan ilmu pengetahuan yang pesat. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi atau MOSTI mengatur pelbagai program bagi menarik minat remaja dalam mengarusberdanakan sains, teknologi dan inovasi, antaranya dengan mengadakan Minggu Sains Negara, Teklimpik dan program Realiti Inovaton. Menteri Bertanggungjawab Chang Lee Kam memberi contoh penganjuran Minggu Sains Negara dari bulan April hingga Oktober di seluruh negara pada setiap tahun yang menampilkan pelbagai bentuk pameran sains dan teknologi seperti karnival. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome dan juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, lukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima allowance bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Kapsul Masa. Pada tanggal 26 Julai 2016, Seminar Pelancongan Islam telah dirasmikan oleh Datuk Mas Emriati Samsudin, Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan di College Universiti Islam Malaysia, KUIM Melaka. Pelancongan Islam merupakan salah satu produk pelancongan yang diperkenalkan bukan sahaja di Malaysia, malah di kebanyakan negara Islam. Pelancongan Islam telah membuka dimensi baru dalam kerangka pelancongan sedia ada. Menurut laporan portal pelancongan Islam Crescent Rating yang berpangkalan di Singapura, Malaysia menduduki tempat pertama sebagai destinasi pelancongan Islam terbaik di dunia. Ini berdasarkan kemudahan mesra Muslim yang disediakan kepada para pelancong Muslim seperti penyediaan surau, penanda arah kiblat dan sejadah di hotel serta dihentian rehat dan rawat RNR. Selain itu, sumber makanan halal yang disahkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, mudah didapati di Malaysia. Islam juga menggalakkan aktiviti pelancongan dan pada masa yang sama, aktiviti tersebut perlulah berlandaskan tuntutan syarak serta memenuhi maqasid syariah
seperti yang digariskan dalam ajaran Islam. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancang dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Ini adalah Aspirasi 10.1 Radio IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Syafiq Saleh. Kita seperti biasa berada di sini untuk sama-sama nak mendengarkan lagi perkongsian ilmu yang bermanfaat selama 3 jam pertemuan ini. Jadi anda jangan ke mana-mana. Teruskan kekal berada di setiap platform media sosial Radio IKIM, juga di platform frekuensi Radio IKIM seluruh Malaysia. Okay? Terima kasih untuk anda yang dah membuka pasal Radio IKIM dari pagi tadi, mendengarkan tim Warna Pagi, Pian dan juga Luke yang dah pertemankan anda. Kita teruskan lagi untuk perkongsian selanjutnya. Okay? Dan apa pun jua, jom sama-sama ukirkan senyuman. Untuk apa? Kita nak hargai diri kita sendiri dahulu. Itu yang penting tu. Tanda kita hargai diri sendiri, kita jaga amal ibadah, kita jaga adab kita, jaga akhlak kita. Sebab apa? Allah kurniakan pelbagai nikmat kepada kita. Sebab tu kena hargai diri kita sendiri dan barulah kita menghargai orang lain juga. Jaga perhubungan baik-baik dengan sesama manusia dan yang paling penting, jaga perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Seketika lagi, kita ada rancangan syariah dan perundangan. Teruskan mendengar dan sekarang kita nak berhibur dahulu. Kita nak bersama dengan lagu Al-Qudus, dendangan Lia Al-Zahra featuring Cahaya Syam. Buat anda yang sedang bertugas, selamat bekerja dan selamat menjalankan tugasan sebaik mungkin. Teruskan bersama Radio IKIM. Hidup ini penuh persoalan dan jawabannya ada suka, ada duka. Jadikan kita sering bertanya makna di sebalik kehidupan. Ku pejam mata
kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Info terkini, pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh nak teruskan lagi bola bicara kita di pagi Selasa ini, membawakan pertemuan rancangan syariah dan perundangan. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita nak belajar lagi perkongsian rancangan syariah dan perundangan. Ini sangat penting. Kita nak belajar, nak tahu dan ambil lagi info-info yang berguna untuk kefahaman kita berkaitan dengan undang-undang, syariat dalam Islam, dan juga bagaimana pemerhatian dari sudut keadaan perlembagaan di negara kita, dan pelbagai lagi yang boleh kita belajar dalam segmen rancangan ini. Okey, dan untuk itu kita nak teruskan bola bicara kita ini bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian. Masya-Allah, jom terus nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita, iaitu kita ada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Syafiq, apa khabar? Baik seadanya. Masya Allah, ini pertama kali bertemu ni. Masya Allah, saya pun rasa teruja bertemu dengan Prof. Madya Dr. Zul. Allahu Akbar. Macam mana perasaannya, Doktor? Hari ini pertama kali bersiaran di Radio IKIM. Alhamdulillah, merasa teruja dan dalam masa yang sama agak berdebar kerana bersama-sama dengan penonton dan pendengar IKIM yang budiman. Allah, Masya Allah, kami pun lagilah rasa seronok sebab nak ambil, dapatkan ilmu yang bermanfaat. Kan, Doktor, kalau cakap tentang undang-undang ni, kita bukan boleh sebarangan letakkan di macam tu saja, ya tak? Kan? Tapi kita kena dapat rujukan yang betul, yang tepat, yang boleh membawakan kesahihan kepada kita. Baik, cakap tentang bicara kita untuk rancangan ini, pada kali ini kita nak bincang berkaitan tajuk Badan dan Majlis Peguam Syar'i. Okey. Kita nak tahu, Doktor, di awalnya, sebagai pengenalan, boleh tak Doktor perjelaskan perkembangan dan kedudukan amalan guaman syar'i di Malaysia secara umum? Doktor, silakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Syafiq, dan kepada semua penonton dan pendengar IKIM. Alhamdulillah, hari ini kita berpeluang untuk berbicara mengenai satu topik yang amat penting, terutamanya di dalam profession kehakiman dan guaman syar'i di Malaysia. Secara umumnya, peguam syar'i merujuk kepada mereka-mereka yang telah diterima masuk sebagai peguam yang boleh mewakili anak guam di mahkamah syariah di seluruh Malaysia. Jadi kita merujuk kepada peguam syar'i. Secara umumnya, sebelum kita merujuk terus kepada peruntukan undang-undang, kepada kaedah-kaedah, maka boleh saya kongsikan sedikit tentang kedudukan perkembangan amalan guaman syar'i di Malaysia. Kebetulan, Syafiq, saya mempunyai telah menjalankan kajian awal pada tahun 2017 berkenaan dengan aspek ini, dan juga alhamdulillah saya mempunyai pengalaman terlibat secara langsung bukan sahaja di Malaysia melihat kepada amalan guaman, tetapi ketika berada di US sebagai visiting researcher di New York, saya juga terlibat dengan dipanggil Association of Muslim Lawyers of America. Jadi situ saya dapat melihat bagaimana amalan guaman di Amerika, dan dalam masa yang sama kita boleh lihat dari aspek di Malaysia. Jadi secara umumnya, kalau kita lihat kedudukan amalan guaman syar'i di Malaysia sebelum diluluskan Akta Guaman Syar'i, Akta Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan 2019, Akta 814 itu, umumnya peguam syar'i ini tidak mempunyai satu badan profesional yang mengawal selia mereka. Kita lihat bahawa peguam syar'i ini sama ada mereka berada dinaungi di bawah Persatuan Peguam Muslim Malaysia
ataupun di bawah Persatuan PJSM Guam Syar'i Malaysia, ataupun peguam-peguam syar'i yang juga peguam bela dan peguam cara yang dikawal oleh Badan Peguam ataupun Majlis Peguam Bar Council di bawah Legal Profession Act 1976. Jadi umumnya kalau kita lihat amalan guaman syar'i itu, ianya kurang kawalan, malahan terdapat beberapa isu yang berbangkit untuk yang perlu diselesaikan. Jadi di antara, kalau kita lihat di bahagian peguam bela dan peguam cara, mereka sudah ada lama badan profesional, iaitu badan bar council ataupun bar itu sendiri. Ya, kalau kita lihat mereka ada akta tersendiri, iaitu Legal Profession Act 1976, dan di bawah itu ada kaedah-kaedah yang mengawal selia peguam-peguam bela dan peguam cara secara independen, secara bebas, dan juga dikawal secara profesional. Jadi apabila kita melihat bahawa peguam bela dan peguam cara ini merupakan kerjaya yang profesional, dan peguam syar'i ini juga perlu diprofesionalkan, ya, kerana kita melihat bahawa kedua-dua profession ini profession yang mulia, yang perlu dikawal selia dan diangkat keprofesionalannya. Maka di situ keadaannya adalah kita perlu melihat beberapa isu kenapa kita perlu ke arah memprofesionalkan badan peguam syar'i ini. Kerana yang pertama ialah tiada badan yang mengawal selia profession peguam syar'i. Ya, kalau kita lihat PJSM itu hanya didaftarkan di bawah Registrar of Societies, ya, PPMM. Maka mereka bukanlah satu badan berkanun di bawah undang-undang yang dikanunkan, tetapi mereka adalah seperti NGO ataupun persatuan yang bergerak secara sukarela voluntary. Maka tidak ada kekuatan dan aspek undang-undang untuk mengawal selia ahli-ahli mereka, dan yang tidaklah mencapai taraf profesional itu. Ya, jadi ini kita memerlukan satu badan profesional yang boleh mengawal selia peguam syar'i. Yang pertama. Yang kedua, Syafiq, ya, kita lihat yang berada di Malaysia ini, bilangan peguam syar'i itu bertambah. Ya, pada tahun 2017, 2018, kajian yang saya buat, lebih kurang hampir 3,000 peguam syar'i yang berdaftar di Mahkamah Syariah di seluruh Malaysia, lebih kurang. Dan angka ini akan bertambah kerana kita lihat bahawa universiti-universiti telah pun mewujudkan pelbagai program untuk melahirkan peguam syar'i, termasuk juga universiti-universiti daripada luar negara yang akhirnya mereka boleh beramal dengan mengambil diploma kehakiman dan guaman syar'i. Maka kita merasakan bahawa peningkatan bilangan peguam syar'i ini akan bertambah. Jadi kita perlu mengawal selia mereka ini. Dan kajian saya juga melihat bahawa kalau kita lihat nisbah di antara lawyer ataupun peguam syar'i dengan nisbah umat Islam di Malaysia. Okey, pertama saya lihat bagaimana nisbah peguam bela dan peguam cara dengan rakyat Malaysia. Jadi di Malaysia, seorang lawyer bersamaan dengan lebih kurang 1,500 rakyat Malaysia. Maknanya kita punya ramai peguam bela dan peguam cara, ya. Tetapi dari segi peguam syar'i, daripada seorang peguam syar'i dengan 7,000 orang, maknanya sekarang kita lihat bahawa nisbah peguam syar'i itu sangat masih lagi sedikit, dan ianya boleh bertambah. Betul. Ianya boleh bertambah. Ya, boleh bertambah. Itu yang ketiga. Dan seterusnya adalah peningkatan kes-kes salah laku peguam syar'i. Ya? Jadi ada kes yang menyalahgunakan duit wang klien, ya, wang anak guam. Ada juga yang yang datang lambat ataupun gagal ataupun cuai untuk mewakili anak guamnya. Ada juga yang menyalahgunakan authority yang diberikan, dan juga banyak lagi salah laku yang berlaku, dan ianya walaupun sedikit kerana bilangannya masih sedikit, tetapi ianya akan berkembang dan mungkin boleh menjejaskan reputasi peguam syar'i itu sendirilah. Selain daripada itu, isunya adalah
urus takbir ataupun takbir urus dan pengurusan tata kelola program syariah itu sendiri. Kalau kita lihat sekarang ini dalam keadaan hari ini, program syariah itu apabila untuk masuk didaftarkan sebagai program syariah, ianya perlu melalui jawatankuasa program syariah yang dipengerusikan oleh bukan peguam yang dipengerusikan oleh admin negeri, dipengerusikan oleh YDP majlis, ada pengurusi yang pengurusikan oleh ketua hakim syar'i, ada yang di majlis, maknanya tidak ada keseragaman dalam proses penerimaan masuk program syar'i. Jadi secara umumnya inilah kepentingan dan keperluan kita untuk mengadakan dan mewujudkan satu badan profesional yang dapat melonjakkan taraf keprofesionalan peguam syar'i yang akhirnya akan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Apa yang saya katakan memberikan manfaat kepada masyarakat, Syafiq? Apabila adanya sebuah badan profesional, maka sekiranya ada anak Guam ataupun rakyat Malaysia ataupun umat Islam yang diwakili oleh mana-mana peguam syar'i, ada kecuaian, ada salah laku, maka kita boleh terus membuat aduan dan prosesnya akan lebih efisien dan akhirnya peguam syar'i itu sekiranya bersalah boleh dikenakan tindakan tata tertib dan akhirnya akan memberikan pengajaran kepada keseluruhan profesion. Ya, dan ini kita nak, iaitu memudahkan menjaga maslahah rakyat, menjaga maslahah umat dan juga menjaga keprofesionalan peguam syar'i itu sendiri. Itu mungkin pandangan awal berkenaan dengan topik ini yang mungkin tidak diketahui oleh ramai orang, tetapi pada hari ini mungkin dengan adanya IKIM kita boleh wawarkan kepada seluruh umat Islam di Malaysia bahawa kita sudah ke arah mewujudkan badan profesional dan rakyat Malaysia sudah boleh mendapatkan manfaat daripada usaha-usaha sebegini. Ya. Bagus sekali kan pengiktirafan ini supaya kita lihat dari sudut orang awam pun akan terbela dan juga di pihak guaman, syari'i semuanya pun akan terbela juga kan bila ada statusnya yang sebegini yang begitu profesional untuk menguruskan apa-apa sahaja kes-kes yang didaftarkan di bawah sesebuah syarikat guaman tersebut. Baik, kita nak berehat seketika Prof, kita nak tahu lagi selepas ni sebab dimaklumkan Akta Peguam Syari'i Wilayah Persekutuan 2019 telah dikuatkuasakan pada 21 Jun 2022. Okey, dan apakah kepentingan dan signifikannya akta ini kepada amalan guaman syari'i di Malaysia? Nanti Prof akan berikan jawapannya di situ insya-Allah. Okey, kita nak berehat seketika. Prof kekal dekat talian dan kita akan kembali lagi selepas ni. Anda kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 011-29004004. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, inspirasi euforia Islam. Al-Jazari. Al-Jazari atau nama penuhnya Badi'uz Zaman Abu Al-Ais Ibn Ismail Ibn Ar-Razaz Al-Jazari merupakan jurutera mekanikal yang ulung pada zamannya. Beliau berkhidmat sebagai ketua jurutera dengan 3 orang pemerintah dinasti Artuqid Turki. Pada tahun 1206 Masihi, Al-Jazari menyempurnakan penulisan karya agungnya yang bertajuk Al-Jami' Bainal Ilmi wal Amalin Nafi' fi Sana'atil Hiyal. Karya ini merupakan ringkasan tentang ilmu mekanik, teori dan amali. Karya Al-Jazari ini unik dan berbeza daripada karya-karya terdahulu kerana beliau sendiri merupakan jurutera yang berbakat luar biasa dan mekanik yang mahir. Karya berkenaan lebih merupakan panduan yang praktikal dan bukannya buku teori tentang konsep kejuruteraan semata-mata. Karya itu turut menghuraikan pelbagai peralatan dengan terperinci dan dengan demikian menjadi sumbangan yang tidak ternilai kepada sejarah kejuruteraan dunia. Al-Jazari menghuraikan 50 peralatan mekanikal atau mesin dalam 6 kategori yang berbeza dengan menggunakan ilustrasi mini berwarna yang menarik. 6 kategori itu termasuklah 10 jam air dan jam lilin, 10 bekas yang sesuai digunakan dalam acara menikmati jamuan minuman,
10 kendi dan besen untuk flebotomi dan berwudu, 10 air pancut yang berubah bentuknya secara bergilir-gilir dan mesin untuk pancutan berterusan, dan 10 mesin pengangkut air serta 5 buah peralatan yang pelbagai. Al-Jazari juga menghuraikan kaedah-kaedah pembinaan dan pemasangan kesemua 50 peralatan itu secara terperinci bagi membolehkan generasi tukang pada masa akan datang untuk membinanya semula. Radio sentiasa memberi anda lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah dunia ini fana, ku terleka selalu hidup matiku berharap kerebaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq. Masih lagi kita temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan bersama-sama dengan tetamu kita yang dah pun bersedia di talian kita. Kalian yang tengah tonton sekarang boleh sama-sama lihat tetamu kita, Masya Allah, yang sentiasa nak bersedia lagi nak berkongsi dengan kita ni. Okay? Bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kita bincang tajuk pada hari ini iaitu Badan dan Majlis Peguam Syar'i di Malaysia. Okey, sebelum berehat tadi, kita ada satu lontaran soalan kepada Prof. Kita tanya Prof, berkaitan dengan Akta Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan 2019 telah dikuatkuasakan pada 21 Jun 2022. Apakah kepentingan dan signifikannya akta ini kepada amalan guaman syar'i di Malaysia, Prof? Okey, terima kasih Syafiq. Sebelum itu mungkin saya boleh ceritakan sedikit tentang sejarah ataupun latar belakang bagaimana akta ini diluluskan di Parlimen. Kerana panjang sejarahnya. Kerana idea awal, saya masih ingat lagi, idea awal dia diceritakan oleh senior-senior peguam terdahulu bahawa Allahyarham Profesor Mabrahim di antara individu yang cuba untuk menggubal ataupun mendraft akta ini pada tahun 1984. Hanya pada tahun 2019 maka akta ini berjaya diluluskan di Parlimen. Dalam meluluskan akta ini, ketika dibahaskan di Parlimen itu pada 2019 itu, akhirnya akta ini diluluskan pada 2019 pada 31 bulan 7 di Dewan Rakyat 15 bulan 7 Julai, kemudian 31 Julai 2019, tetapi ianya hanya dikuatkuasakan pada 21 Jun 2022 kerana pada waktu kita dah faham lah kerana ada pertukaran rejim kerajaan pada waktu itu. Kemudian ada COVID, ada PKP dan sebagainya. Maka akhirnya pada 21 hari bulan Jun 2022 akta ini dikuatkuasakan dan sejurus dikuatkuasakan, maka secara dipanggil inaugural ataupun secara anak sulung lah, secara julung-julung kalinya di Malaysia, buat pertama kalinya dalam sejarah di Malaysia ini tertubuhnya Badan Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan pertama di Malaysia pada 8 Ogos 2022, pada 10 Muharram. Jadi kita lihat bagaimana implikasi atau signifikansinya akta ini. Akta ini telah melahirkan satu badan dan juga majlis peguam syar'i. Mungkin sebelum itu Syafiq, mungkin saya nak ceritakan tentang sukarnya untuk melahirkan akta ini. Kerana perbincangan begitu lama, saya terlibat secara langsung dalam jawatankuasa yang ditubuhkan oleh JAKIM, termasuk juga terlibat dalam jawatankuasa induk, dan baru-baru ini beberapa minggu lepas juga ada perbincangan di peringkat negeri Selangor sama ada untuk mengadaptasi ataupun mengambil akta undang-undang ini juga diluluskan di negeri Selangor. Jadi umumnya ada tiga pendekatan untuk membuat akta ini. Pendekatan yang paling ideal adalah untuk mewujudkan satu akta di peringkat
ya, maka semua negeri akan ikut. That is the ideal. Okay? Maka perjuangan ni berpuluhan tahun tidak berjaya. Okay, apabila saya ingat perbincangan dengan pejabat peguam negara, bagaimana kedudukan undang-undang federal dan juga state itu mewujudkan satu kekangan, dan akhirnya mungkin kerajaan pada waktu itu berpandangan bahawa kita perlu teruskan, maka mereka meluluskan akta di wilayah persekutuan, bukan satu Malaysia. Kerana mereka ingin menggunakan perlembagaan persekutuan 26(1) dan C itu, iaitu untuk membenarkan federal ataupun persekutuan menggubal undang-undang negeri. Tapi dengan syarat, yang pertama, syaratnya mestilah mendapat permintaan daripada negeri-negeri. Okay? Dan adalah tujuan untuk penyeragaman. Jadi ada pelbagai kekangan, akhirnya option itu tidak berlaku. Ya? Jadi pilihan yang kedua, yang ini ada ditulis oleh Allahyarham Tuan Haji Muhammad Buruk dalam artikel, ya, iaitu untuk Akta Legal Profession Act, ya, Akta Legal Profession Act 1976, iaitu untuk membenarkan peguam syar'i itu sebagai members atau associates dalam Legal Profession Act. Maka ini juga tidak berlaku, dan akhirnya pilihan yang ketiga, iaitu menggubal akta ini di peringkat wilayah persekutuan. Maka sebagai undang-undang yang contoh, maka seluruh negeri bebas untuk mengambil dan meluluskannya di peringkat negeri masing-masing. Dan saya lihat bahawa ada beberapa negeri yang sudah menunjukkan minat dan dalam proses untuk membawa dalam Dewan Undangan Negeri, termasuk di antaranya adalah negeri Selangor. Itu merupakan sejarah dia. Okay? Kita lihat bahawa kita ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang memberikan tenaga, usaha, pemikiran untuk ke arah menggubal akta peguam syar'i wilayah persekutuan, Akta 814 ini. Ya? Jadi Akta 814, apakah dia punya significance ataupun kepentingannya? Ya, kepentingannya. Seperti yang saya cakap tadi, akta ini boleh mencetuskan satu lonjakan untuk memprofesionalkan peguam syar'i. Walaupun secara umumnya sekiranya kita peguam syar'i, kita akan merasakan bahawa akta ini akan mengekang kita pada perkara yang tertentu. Jika dulu tiada satu kawalan yang jelas, tetapi dengan adanya akta ini, maka sudah ada satu institusi yang akan mengawal selia, institusi yang akan menjaga salah laku, institusi yang menjaga tata tertib, dan akhirnya akan mendisiplinkan keseluruhan members ataupun ahli ataupun peguam syar'i yang berdaftar di bawah Akta Peguam Syar'i. Jadi Akta Peguam Syar'i wilayah persekutuan 2019 ini mempunyai lebih kurang 11 bahagian dengan 94 section. Dia ada lembaga peguam syar'i, fungsi dan kuasa, tentang kemasukan peguam syar'i, tentang sijil amalan, practicing certificate, tentang pendaftaran firma guaman, tentang badan peguam syar'i dan juga majlis peguam syar'i, etika dan amalan, tata tertib, kumpulan wang tata tertib, fee, yuran. Dan kena ingat bahawa Akta Guaman Syar'i, Peguam Syar'i ini akan memberikan kuasa untuk badan peguam syar'i, majlis peguam syar'i menggubal kaedah-kaedah. Ya, menggubal kaedah-kaedah. Jadi ada kaedah-kaedah yang perlu diluluskan, dan dimaklumkan bahawa di wilayah persekutuan sudah ada 4 kaedah yang telah diluluskan. Mungkin update terkini mungkin ada lebih kurang ada 10 kaedah yang perlu. Di antaranya ialah kaedah tata cara mesyuarat agung, AGM dia, tata cara ataupun kaedah akaun peguam syar'i, ya, laporan accountant, laporan etika, ya, publicity macam mana, tata tertib, okey, kemudian tanggung rugi profesional, kemudian proses pemilihan peguam syar'i, kemudian anggota majlis peguam syar'i dan juga kelayakan. Jadi umumnya ini adalah isi kandungan. Jadi dia agak teknikal, tapi apa yang saya boleh rumuskan di sini berdasarkan daripada teknikal ini, saya katakan bahawa ia akan merubah secara radikal lah, secara
begitu signifikan tentang amalan guaman syar'i di wilayah persekutuan. Ya, kerana sekarang ni yang pertama, tertubuhnya badan profesional, iaitu Badan Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, yang pada hari ini dipengurusikan atau dia punya YDP, di presidennya adalah Datuk Zainul Rijal. Timbalan Tuan Haji Musa Awang, Puan Majdah, dia punya setiausaha, Bendahari Datuk Hazizah, dan semua ada 13 majlis hukum syar'i, ahli majlis. Maknanya secara umumnya sudah tertubuhnya satu majlis Badan Peguam Syar'i yang profesional. Ya, itu yang pertama. Ya, yang kedua, apa yang telah signifikannya? Ya, ianya telah pun menubuhkan 4 buah badan yang bebas. Yang pertama, Lembaga Kelaikan Peguam Syar'i. Maka jika sebelum ini tidak ada satu badan yang khas ataupun yang profesionalnya yang menjaga tentang kelayakan masuk peguam syar'i, ya, maka adanya lembaga seperti kalau di peguam civil itu, peguam bela dan peguam cara, di bawah kaunsil mereka ada LPQB, Legal Profession Qualifying Board. Maka ini sudah ada. Ya. Yang kedua, tertubuhnya Badan Peguam Syar'i yang saya kata tadi, Datuk Zainul Rijal. Kemudian ada Majlis Peguam Syar'i, 13 ahli dan Badan Peguam Syar'i, dan yang keempat, Lembaga Tata Tertib. Maknanya selepas ini tidak perlu lagi pergi ke majlis. Okey, pergi ke Badan Peguam Syar'i, maka mereka boleh mengadukan. Dia ada beberapa isu, Syafiq. Bayangkan pada sebelum ini, sekiranya ada peguam syar'i ingin menyaman majlis sebagai contoh, kan? Sedangkan majlis lah yang satu yang memperbaharui lesen mereka, kan? Yang kedua, majlis jugalah yang menerima masuk mereka sebagai peguam syar'i. Jadi apabila mereka ingin menyaman majlis sebagai contoh, maka sudah pasti ada konflik di situ, kan? Tapi pada hari ini di wilayah tidak berlaku lagi kerana sudah bebas, jelas adanya kebebasan ataupun di antara peguam syar'i dan juga majlis dan juga mahkamah di situ, ya. Jadi itu yang pertama. Yang keduanya adalah ianya dapat mendisiplinkan peguam-peguam syar'i ini, iaitu dengan adanya keperluan tata cara akaun, laporan akaun, ya. Laporan akaun ini sangat penting. Dan juga kerana ianya dapat mendidik, mendisiplinkan peguam. Kalau kita peguam bela dan peguam cara, saya pernah beramal sebagai peguam, tapi lama dululah. Sekarang ni memang purely academic. Di peguam bela dan peguam cara, mereka ada 2 account, iaitu client account dan juga office account. Apabila anak guam memasukkan, membayar fees dan sebagainya, maka sekiranya ia melibatkan untuk client account, maka tidak boleh dicampur adukkan, dan peguam bela itu tidak boleh menggunakan wang client's account itu, ya. Jadi apabila adanya keperluan kaedah tata cara ini, maka ianya juga berlaku di peguam syar'i. Sebelum ini apabila anak guam membayar katalah 10,000, maka ianya bercampur. Itu yang ada kes-kes di mana salah laku berlaku, penyalahgunaan, dan tetapi untuk mengadu itu agak sukar kerana mengadu kepada majlis dan sebagainya. Jadi ianya dapat mendisiplinkan, mendapat disiplinkan peguam syar'i dan juga dapat memelihara maslahah anak guam. Maknanya maslahah rakyat umum lah. Jadi itu yang kedua, iaitu tentang tata cara account. Yang ketiga ialah pendaftaran dan kelulusan firma guaman. Ya, maknanya sekarang ini pendaftaran sebagai peguam dan pendaftaran firma itu jelas. Ya, jika sebelum ini pendaftaran firma guaman itu dalam bentuk partnership ataupun dalam bentuk syarikat, kan? Maka ianya mungkin tidak tepat seperti mana peguam bela dan peguam cara, mereka berdaftar di bawah Bar Council ataupun Bar, ya, Bar Malaysian Bar. Jadi umumnya selepas ini, maka firma guaman syar'i itu perlu didaftarkan dengan Badan Peguam Syar'i Malaysia. Okey, di antara signifikan lagi, Syafiq, dia sebenarnya dapat memberikan satu lonjakan kepada career itu sendiri, profession itu sendiri, di mana keperluan takaful, keperluan takaful ataupun insurans Islam lah, dalam bahasa dia takaful.
Jika sebelum ini tidak ada keperluan khusus tentang professional indemnity insurance ataupun professional indemnity takaful, sekarang ini sudah ada keperluan, maka dengan dalam masa yang sama sebenarnya dapat memelihara juga kebajikan dan juga interest dan juga hak-hak anak guam. Maknanya memberikan satu jaminan dalam bentuk insurans dan takaful ya. Jadi ada banyak lagi signifikan ya. Tapi apa yang saya boleh rumuskan di sini adalah yang paling penting, apabila wujudnya sebuah badan profesional, maka ini akan dapat mengawal selia ahli-ahli mereka, iaitu peguam syar'i. Kalau kita lihat engineering, for engineers kan, jurutera, mereka ada association, professional associations. Accountant, mereka ada professional association. Surveyors, mereka ada. Selepas ini guaman syar'i juga ada badan profesional, tetapi dalam bentuk di wilayah sajalah masa ini. Jadi apa yang saya boleh katakan bahawa kenapa signifikannya Akta Peguam Syar'i ini boleh melonjakkan satu perubahan dalam meningkatkan lagi profesional, dan dalam masa yang sama dapat menjamin mutu pengetahuan dan kualiti peguam syar'i itu sendiri. Kan, itu dia kalau kita lihat satu persatu, Prof berikan bagaimana pendekatannya, signifikannya ada kena memang dan juga melibatkan profesional dan kualiti sesebuah guaman tersebut. Okey, kita akan teliti lagi doktor, bagaimana untuk ke depan ni apa yang perlu dilakukan lagi bagi meningkatkan profesional dan kualiti guaman syar'i di seluruh Malaysia. Kalau tadi kita tengok di wilayah pun dah ada kan badan tersebut untuk memberikan pengiktirafan kepada guaman-guaman tersebut, dan nanti kita bincang macam mana pula untuk secara menyeluruh di Malaysia pula. Nanti kita akan bincangkan selepas ini. Okey, kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Untuk anda kekal bersama IKIM, dan kita akan kembali lagi selepas ini. Radio sentiasa bersama anda dalam lagu-lagu yang terbaik. Pastinya dia tahu segalanya, sudah semuanya ini fana, ku terleka selalu hidup matiku mengharap keredaan. IKIM memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ucapkan kepada semua pemandu-pemandu lorong-lorong yang disediakan di negara kita ni ada 2, 3, 4 lorong, ada yang 5 lorong pada satu hala, dan kerajaan menghabiskan duit berjuta-juta walaupun tuan-tuan bayar tol, tetapi keselamatan itu diutamakan. Jadi lorong yang paling kiri itu adalah pemanduan yang bawah daripada 70 km sejam. Lain yang kedua 80, lain yang ketiga 90, dan lain yang lalu untuk lain pemotong yang dalam sekali, ke kanan sekali itu adalah 110 had laju di negara kita. Jadi kalau tuan-tuan bawa kereta yang sisinya kecil, kenapa mesti duduk di lorong paling laju? Duduklah di lorong yang betul supaya anda selamat sampai ke destinasi. Jangan terkejar-kejar, nanti anda dikejarkan ke tempat lain. Ini yang payah nanti. Jadilah pemandu bijak, kocik selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kota Baru 89.8. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami, saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Pagi ini kita masih lagi mendengarkan rancangan syariah dan perundangan bersama-sama dengan tetamu kita yang masih berada di talian kita, tak lain tak bukan bersama-sama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zulkifli Hasan, merupakan Profesor Madya di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Kita bincang tajuk iaitu Badan dan Majlis Peguam Syar'i di Malaysia. Kan kalau waktu ini kita pun pernah beri ataupun mendapat khidmat dengan badan-badan pihak guaman syar'i dekat Malaysia, tapi ini adalah satu pengetahuan juga kepada kita kan Prof, bagaimana kita sebagai orang awam, orang biasa perlu tahu rupanya ada badan-badan yang memberikan pengiktirafan kepada guaman-guaman syar'i ini. Dan tadi kita bincang berkaitan dengan pengiktirafan profesional kepada guaman yang mungkin di sekitar wilayah sahaja. Dan bagaimana pula kalau kita fokus untuk di seluruh Malaysia, apa yang perlu dilakukan lagi untuk meningkatkan profesional dan juga kualiti guaman syar'i ini, Prof? Okay, terima kasih Syafiq. Seperti yang saya katakan tadi, idealnya sebaiknya Akta Peguam Syar'i ini diluluskan di Parlimen dan diambil oleh semua negeri-negeri. Ya. Namun begitu atas faktor kekangan perlembagaan dan juga faktor-faktor yang lain, maka pendekatan yang dibuat adalah untuk meluluskan terlebih awal di peringkat wilayah persekutuan, dan akhirnya akan negeri-negeri akan melihat pelaksanaannya dan boleh diadaptasilah oleh negeri-negeri. Jadi apa yang perlu dilakukan? Jadi para pendengar dan penonton IKIM yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya usaha ini masih awal. Kerana kalau kita lihat Badan Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan itu pun baru sahaja ditubuhkan pada Ogos yang lalu, ya. Jadi menerusi maklumat daripada sahabat-sahabat Peguam Syar'i, kita lihat bagaimana mereka berusaha dengan begitu bersungguh-sungguh untuk mewujudkan satu amalan terbaik yang boleh diikuti oleh negeri-negeri yang lain. Jadi kita merasa berterima kasih kepada semua para peguam syar'i yang terlibat dalam usaha-usaha awal ini. Ya, usaha awal ini. Jadi perkara yang pertama perlu dilakukan untuk melonjakkannya adalah untuk melihat ataupun melakukan kajian, dipanggil baseline study ataupun kajian fact finding tentang perkembangan dan juga isu-isu yang dilalui oleh wilayah persekutuan. Kerana akta ini diluluskan pada 2019 tetapi dikuatkuasakan pada 2022 dan Badan Peguam Syar'i baru sahaja ditubuhkan, dan kita perlu melihat sejauh manakah ianya dapat dilaksanakan dan apakah yang perlu diselesaikan dan yang perlu dielakkan untuk memastikan pelaksanaannya di negeri-negeri lain nanti akan berlaku dengan lancar. Ya. Jadi itu yang pertama lah, pandangan saya adalah untuk meninjau, melakukan kajian dan juga mendapatkan pandangan daripada wilayah persekutuan. Yang kedua adalah untuk meluluskan undang-undang inilah. Maka negeri-negeri lain digalakkan ataupun kita
kita mengharapkan negeri-negeri seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak untuk mengambil undang-undang ini. Kerana undang-undang ini diusahakan secara bersama oleh ramai stakeholders. Ya. Jadi umumnya undang-undang ini adalah undang-undang yang baik, yang boleh diambil dan dilaksanakan di negeri masing-masing. Jadi ianya perlu memerlukan proses pengubalan undang-undang, ya. Dan itu yang kedua. Okey. Yang ketiga, saya melihat bahawa sudah perlu ada memerlukan penubuhan jawatan kuasa di peringkat negeri-negeri masing-masing untuk ke arah penubuhan Badan Peguam Syar'i negeri masing-masing. Ya. Kerana kita tidak boleh menunggu akta, tidak boleh menunggu enactment. Ianya perlu dilakukan secara beriringan. Kerana setelah enactment ditubuhkan, diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri, maka selepas itu boleh terus menubuhkan Badan Peguam Syar'i Penang, Badan Peguam Syar'i Selangor, Badan Peguam Syar'i Perak, Badan Peguam Syar'i Terengganu dan seterusnya. Ya. Jadi kita sudah bersedia daripada awal dan kita juga dapat mengetahui apa yang berlaku. Saya menerusi perbincangan dengan peguam-peguam yang terlibat secara langsung, termasuklah Badan Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan. Mereka mengatakan bahawa mereka sudah pun roadshow lah. Mereka sudah pun berkongsikan amalan mereka, apakah isu-isu di beberapa negeri. Ya, di beberapa negeri. Dan ini adalah sangat baik kerana ianya dapat memberikan satu pengalaman kepada negeri-negeri supaya apabila dilaksanakan nanti berjalan dengan lancar. Ya. Seperti yang saya katakan tadi bahawa Akta Peguam Syar'i itu akan datang dengan kaedah-kaedah. Lebih kurang dalam 10 kaedah. Jadi sekiranya ingin dilaksanakan di negeri-negeri, saya berpandangan bahawa perlu diluluskan serentak. Ya. Maknanya enactment Peguam Syar'i Perak mesti diluluskan juga dengan kaedah-kaedah, 10 kaedah-kaedah itu. Apa yang berlaku di wilayah persekutuan, ia tidak berlaku sebegitu. Maka kita lihat bahawa usaha-usaha untuk mewujudkan kaedah itu berlaku dan mungkin ini memberikan satu kekangan kerana apabila, sebagai contoh, apabila adanya lembaga kelaikan tapi tidak ada kaedah-kaedah untuk kelaikan masuk, belum siap. Jadi ia tidak boleh dilaksanakan. Dan bagaimanakah peguam-peguam baru yang ingin mendaftar? Jadi kita perlu menyelesaikan isu-isu ini supaya ia berlaku secara serentak. Dan mungkin negeri-negeri lain boleh meluluskan enactment Peguam Syar'i negeri-negeri masing-masing dan juga kaedah-kaedahnya. Ya, kaedah-kaedahnya. Dan yang paling penting, Syafiq, saya rasa untuk melonjakkan lagi ini adalah apabila wujudnya Badan Peguam Syar'i yang berbeza. Okey, kalau di Malaysia ada 14 buah negeri, kan? Maka ada 14 perbezaan Badan Peguam Syar'i. Ianya akan mencetuskan beberapa isu. Okey, pertama sebagai contoh, isu yuran keahlian. Takkanlah Peguam Syar'i di Selangor, dia dah bayar yuran dia. Kemudian dia pergi wilayah, dia bayar. Kemudian dia pergi Penang, dia bayar. Jadi, berapa banyak bayaran yuran keahlian yang perlu dibayar oleh seorang peguam syar'i sekiranya dia mempunyai lesen untuk beramal di beberapa buah negeri. Jadi, itu yang pertama sebagai contoh. Contoh yang lain adalah kelaikan masuk sebagai contoh. Maka saya rasa bahawa untuk di masa hadapan, perlunya ada koordinasi untuk dipanggil sebagai satu penyeragaman pengamalan. Sebagai contoh, apabila sudah bayar yuran atau diterima masuk di Selangor, maka automatik diterima masuk di Penang, sebagai contoh, kan? Ataupun apabila yuran, maka bersetuju kita ada satu yuran, jadi yuran ni untuk seluruh Malaysia dan apabila boleh dikongsi-kongsi, sebagai contoh lah formula dia. Maknanya untuk mengelakkan bahawa akhirnya ianya tidak efisien, ya, supaya koordinasi ini dapat memudahkan. Sebagai contoh pendaftaran, kan? Pendaftaran. Sebab pendaftaran firma. Adakah beliau ingin mendaftarkan firma di negeri di Penang, di Kuala Lumpur, di Sabah? Yang kedua, pendaftaran akaun. Kan, akaun firm, firma guaman. Takkanlah firma guaman itu dia nak daftarkan dia punya akaun dia dengan bank di Perak, bank di Penang.
Jadi banyak kan. Jadi itu di antara isu-isu berbangkit yang perlu diselesaikan, dan ianya boleh diselesaikan secara administratif, secara pentadbiran yang boleh diselesaikan, dan ianya akan memastikan bahawa ianya boleh dapat memberikan satu kelebihan dan manfaat kepada keseluruhan program syariah di Malaysia. Dan yang terakhir, saya ada lebih kurang 1 minit 2 minit lagi. Ya. Berkenaan dengan kualiti program syariah itu sendiri. Di antara kelebihan badan profesional, mereka akan mewajibkan members untuk menghadiri kursus-kursus ataupun CPD point yang bolehkan mereka mendapatkan merenew ataupun memperbaharui sertifikat ataupun practicing certificate mereka. Jadi setelah adanya badan profesional ini, ianya juga dapat menyediakan ahli-ahli nanti dengan kursus-kursus keperluan latihan yang akhirnya akan dapat menjamin dan meningkatkan mutu kualiti program syariah di Malaysia. Dan itu yang kita nak sebenarnya. Iaitu badan profesional ini dapat mencetuskan satu perubahan dari segi kualiti mereka dan juga kualiti etika, kualiti akhlak, kualiti pengetahuan, kualiti tata kelola, dan akhirnya inilah yang kita mahukan untuk mempersadarkan, menduniakan profesi program syariah ini dengan meningkatkan professional quality career mereka sebagai sebuah career yang mulia dan suci. Itulah pandangan saya, Syafiq, yang mungkin dapat memberikan manfaat. Ya, mungkin. InsyaAllah kan, satu persatu sebenarnya bila kita dengar berkaitan dengan isu-isu tersebut, ia mampu memberikan caknakan lagi bagaimana badan guaman syariah ini dapat dipertingkatkan lagi profesionalnya, tahapnya, dan keterampilannya akan lebih kukuh apabila dapat memberikan khidmat bakti kembali kepada masyarakat umum. InsyaAllah semoga ini akan dapat menjadikan Malaysia sebuah negara yang begitu hebat dari sudut pihak guaman yang ada di sini, dan itu akan dapat meningkatkan lagi kekuatan kita di Malaysia dalam memberikan keseimbangan untuk pelaksanaan apa sahaja isu-isu yang berkaitan dengan undang-undang di Malaysia. Terima kasih Prof atas perkongsian ini. Saya kira itu satu kesimpulan yang sangat menarik, dan kita akan jumpa lagi di hari waktu yang akan datang pula untuk perbincangan kita selanjutnya, Doktor. Terima kasih. Jaga diri baik-baik di sana. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan Syariah dan Perundangan. Anda teruskan tonton di Facebook juga di YouTube. Kalau ada soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp Konti, dan juga anda boleh tonton semula rancangan ini menerusi di YouTube juga di Facebook IKIM. Okey? Dan anda kekal bersama IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Wadah ilmu sepanjang hari, berkongsi santapan sanubari. Pastinya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pada suatu masa dahulu, di sebuah sekolah kebangsaan, seorang guru mengajar 30 orang anak murid di kelasnya. Ahmad Zuriat Akhlak kan? Saya, cikgu. Cuba kira 10 sampai 70 dalam gandaan 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Cuba Muhammad Azlan Shah Kamarudin kira juga. Baik, cikgu. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bagus. Muhammad Azmul Fatih pula. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tapi kenapa sampai 70, cikgu? Bagus soalan tu Muhammad Azmul Fatih. Kini di Radio IKIM sedang mempromosikan iklan potongan diskaun sehingga 70% untuk iklan jenis Bual Bicara. Siapa cepat dia dapat. Berita baik kepada periklan dan pelanggan di luar sana. Kini kami di Radio IKIM akan mengadakan promosi iklan Bual Bicara potongan sehingga 70% diskaun. Berminat? Sila hubungi kami segera di talian 019-650-7976 untuk maklumat lanjut. Hubungi kami segera. Tempat adalah terhad tertaluk kepada Terma